31 bayi di Hospital Al-Shifa dipindahkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Dunia 10 bersama saya Muhammad Shah Musa. Jumlah kematian rakyat Palestin akibat serangan rejim Israel ke atas Gaza kini mencecah 13,000 orang. Ia termasuk lebih 5,500 kanak-kanak dan 3,500 wanita. Individu yang cedera pula melebihi 30,000 orang dengan lebih 75% daripadanya adalah kanak-kanak dan wanita. Manakala angka yang masih hilang telah melepasi 6,000 orang dengan kebanyakannya dipercayai berada di bawah runtuhan bangunan. Kementerian Kesihatan Palestin menyatakan konflik yang berterusan juga menyebabkan 215 orang maut dan lebih 2,800 orang tercedera di tebing barat. Lebih 60% unit kediaman di semenanjung Gaza terjejas akibat dibom. Sekurang-kurangnya 12 orang terbunuh dan ramai lagi cedera dalam serangan terbaru Israel ke atas Hospital Indonesia di Gaza hari ini. Menurut Kementerian Kesihatan, nyawa beribu-ribu pesakit, kaitangan perubatan dan penduduk yang dipindahkan berada dalam risiko akibat pengeboman berterusan ke atas hospital berkenaan. Sebelum ini dilaporkan bahawa 8 orang terbunuh dalam serangan rejim Zionis ke atas hospital itu. Terdapat 150 pesakit, 100 kaki tangan perubatan dan beribu-ribu orang yang kehilangan tempat tinggal berada di kemudahan itu. Saksi berkata serangan oleh tentera penceroboh Israel menyebabkan hospital berkenaan terputus bekalan elektrik selepas generatornya tidak dapat berfungsi. Sementara itu, seramai 31 bayi pramatang di Hospital Al-Shifa di Gaza dipindahkan pada Ahad. Perkara tersebut disahkan Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin, PRCS. Dalam kenyataan memaklumkan, kru PRCS membawa bayi-bayi itu ke sebuah hospital di Kota Rafah di selatan semenanjung Gaza. Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu berkata, keadaan bayi yang baru lahir itu semakin merosot dan berdepan risiko kematian. Perkembangan tersebut susulan kematian tragis beberapa bayi lain terutamanya selepas perkhidmatan kesihatan di kemudahan berkenaan lumpuh sepenuhnya. Menteri-menteri negara Arab dan Islam menggesa peperangan dihentikan dan gencatan senjata diisytiharkan di Gaza. Gesaan itu dibuat ketika delegasi itu melawat Beijing dan sebelum pertemuan dengan pegawai mewakili 5 anggota tetap Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu UNSC. Antara menteri yang mengadakan pertemuan dengan diplomat tertinggi China adalah Arab Saudi, Jordan, Mesir, Indonesia, Palestin dan Pertubuhan Kerjasama Islam OIC. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar China memaklumkan pihaknya sentiasa menyokong perjuangan rakyat Palestin dan China akan berusaha untuk menghentikan pertempuran di Gaza secepat mungkin. 坚定维护阿拉伯穆斯林国家的正当权益，始终坚定支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权益的正义事业。 Gesaan sama dibuat Menteri Luar Arab Saudi Putera Faisal Farhan Al-Saud bila berkata perlunya kerjasama bersama China dan negara bertanggungjawab untuk menamatkan krisis di Gaza. وفي هذا الإطار لا شك أننا مقدرون لما تم في مجلس الأمن من قرار صدر خلال الرئاسة الصينية ومع ذلك لازلنا نحتاج المزيد من الجهد ومزيد من التعاون ونطمح إلى التعاون مع أصدقائنا في الصين وكل الدول التي تتحلى بمسؤولية وتقدر خطورة الموقف للعمل على إنهاء هذه الأزمة وهذا الوضع الخطير في أسرع وقت. Indonesia menghantar 21 tan bantuan kemanusiaan ke Gaza menggunakan pesawatnya hari ini. Bantuan tersebut meliputi bekalan perubatan penting dan peralatan perubatan hospital. Ia merupakan fasa kedua bantuan dari Indonesia ke Gaza selepas penghantaran pertama dilakukan pada 4 November lepas. Presiden Joko Widodo berkata bantuan bernilai 31.9 bilion rupiah itu dibiayai melalui gabungan peruntukan bajet kerajaan dan sumbangan daripada syarikat, orang awam dan organisasi kemanusiaan.
Presiden Jokowi turut menegaskan komitmen Indonesia bukan sahaja untuk menyediakan bantuan kemanusiaan segera tetapi juga untuk memberikan sokongan politik berterusan kepada Palestin. Kumpulan Houthi Yaman mendakwa telah merampas sebuah kapal kargo milik Israel di selatan Laut Merah. Jurucakapnya Yahya Sari'a memberi amaran bahawa mana-mana kapal milik Israel atau pihak yang menyokong rejim Zionis akan menjadi sasaran pasukan Houthi. Sari'a juga menggesa semua negara yang terlibat untuk menghentikan sebarang aktiviti dengan kapal milik Israel. إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في تنفيذ العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى يتوقف العدوان على قطاع غزة وتتوقف الجرائم البشعة المستمرة حتى هذه اللحظة على إخواننا الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة. Houthi yang disokong oleh Tehran melancarkan beberapa serangan peluru berpandu dan dron ke atas Israel sejak serangan terbaru rejim itu ke atas semenanjung Gaza. Dalam percubaan menguasai media sosial, Israel telah menghantar lebih 8,000 permintaan kepada syarikat induk bagi aplikasi Facebook iaitu Meta dan TikTok untuk mengeluarkan kandungan berkaitan konflik peperangan di Palestin. Agensi itu memaklumkan lebih 94% daripada kandungan berentas laman sosial utama tersebut telah dikeluarkan. Pejabat pendakwa Israel berkata pihaknya sudah meminta supaya kandungan yang mencetuskan keganasan dibuang. Sebarang promosi kumpulan yang secara meluas ditetapkan sebagai pejuang termasuk Hamas dan Jihad Islam juga tidak dibenarkan. Malah negara haram itu juga meminta supaya lagu yang memuji pejuang Hamas dan berfungsi sebagai runut bunyi untuk ribuan video di TikTok agar diturunkan. Selain daripada itu, penggunaan beberapa slogan yang dikaitkan dengan perang termasuk dekolonisasi dan From the River to the Sea di platform media sosial X atau Twitter boleh menyebabkan penggantungan akaun serta-merta. Seramai 109 rakyat Malaysia dilaporkan terkandas di Bandar Laut Keng, utara Myanmar. Ia susulan pergolakan yang berlaku di wilayah itu. Kementerian Luar Negeri dalam satu kenyataan berkata kebanyakan rakyat Malaysia itu dipercayai terdiri daripada mangsa sindiket penipuan tawaran pekerjaan di luar negara. Kementerian Luar melalui Kedutaan Besar Malaysia di Yangon, Beijing dan Konsulat Jeneral Malaysia di Kunming sedang menyelaras usaha penyelamat bersama Kementerian Luar Negeri Republik Kesatuan Myanmar dan Republik Rakyat China. Usaha itu turut mendapat kerjasama Kementerian Dalam Negeri, Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Imigresen Malaysia. Jumlah korban dalam kejadian gempa bumi kuat 6.7 magnitud di wilayah Mindanao, Filipina pada Jumaat lalu meningkat kepada 9 orang hari ini. Majlis Pengurangan dan Pengurusan Risiko Bencana Kebangsaan Filipina menjangkakan angka tersebut dijangka bertambah dalam beberapa hari lagi. Menurut agensi tersebut, sekurang-kurangnya 15 orang cedera dan lebih 800 rumah rosak atau musnah. Angka korban semakin meningkat pada hujung minggu apabila penyelamat menemukan lebih banyak mayat tertimbus di bawah runtuhan bangunan dan tanah. Mahkamah akan membuat keputusan ke atas 300 suspek yang disyaki anggota atau penyokong organisasi jenayah Drangheta. Pejabat pendakwa raya memohon hukuman penjara sehingga 30 tahun ke atas kumpulan mafia terbesar di Itali itu. Drangheta yang berpangkalan di Calabria adalah kumpulan penjenayah paling berkuasa di Itali yang mempunyai rangkaian di seluruh dunia. Sebahagian besar perdagangan kokain di Eropah didakwa dikawal oleh kumpulan itu. Perolehan global kumpulan mafia berkenaan dianggarkan melebihi $54.5 bilion Amerika setahun. Perbicaraan yang bermula 3 tahun lepas dibuat berdasarkan kenyataan daripada lebih 50 saksi utama yang telah meninggalkan Drangheta. Kumpulan tersebut dianggotai kira-kira 150 keluarga.
Perkembangan sukan, kejohanan bowling padang antarabangsa Hong Kong 2023. Skuad negara mencipta sensasi apabila meraih pinggan emas dalam acara beregu lelaki menewaskan Scotland pada saingan akhir kejohanan. Saingan akhir yang berlangsung semalam itu menyaksikan Malaysia diwakili Muhammad Hizli Abdul Rais dan Izzat Syamil Zulkifli tidak berdepan masalah meraih kemenangan 8-4, 11-7. Menurut jurulatih negara Zuraidi Putih, kemenangan itu telah membuka mata pasukan handalan dunia yang lain serta menganggap Malaysia sebagai pencabar baharu ketika ini. Mutu permainan yang ditunjukkan oleh pasukan negara sangat-sangat membanggakan dan kita telah mendapat banyak pujian daripada seluruh negara yang bertanding kali ini. Dan untuk pengetahuan anda juga, pasukan lelaki kita telah mencipta sejarah di mana kita memenangi pingat untuk pasukan PES lelaki untuk pertama kalinya yang datang daripada pasukan dari Malaysia. Perkembangan Piala Dunia Kriket, Australia berjaya meraih gelaran kali ke-6 kejohanan berprestij itu selepas menewaskan India pada saingan akhir. Dalam saingan yang berlangsung di Ahmedabad itu menyaksikan peluang India untuk menamatkan kemarau kejuaraan dunia sejak trofi juara-juara 2013 berkecai selepas aksi cemerlang dipamerkan Australia. Australia yang diterajui Travis Head dan Labuschagne berjaya membantu pasukannya meraih kemenangan 6 wiket menewaskan India. Senturi dicatat Head adalah yang ke-7 dalam final Piala Dunia dan ketiga oleh pemain Australia selepas Ricky Ponting pada tahun 2003 dan Adam Gilchrist pada 2007. Kejuaraan jelajah akhir ATP 2023, Novak Djokovic mendapati ramalan apabila bergelar juara kejohanan tersebut untuk kali ke-7 selepas menewaskan pemain tuan rumah Jannik Sinner 6-3, 6-3 di Turin, Itali. Dalam saingan tersebut, Djokovic berjaya mengatasi rekod milik Roger Federer yang memenangi 6 gelaran dalam kejohanan tersebut. Kemenangan bintang dari Serbia ini turut membolehkannya meraih big title ke-71 termasuk kejuaraan Grand Slam jelajah akhir ATP dan kejohanan ATP Masters 1000. Sinner yang mengalahkan Djokovic dalam aksi peringkat kumpulan sekali lagi tampil berdepan Djokovic yang lebih agresif memenangi 20 daripada 22 mata perlawanan untuk menang set pertama hanya dalam masa 38 minit. Pada set kedua, Djokovic tidak memberi sebarang peluang kepada Sinner untuk membuat kebangkitan semula untuk menang perlawanan itu. Rekod Djokovic dalam pusingan kejuaraan jelajah akhir ATP kini berada pada kedudukan 72 dengan trofi pada 2008, 2010, 11, 2014, 15 dan 2022-2023. Dunia 10 berakhir di sini, dari sungai hingga ke segara. Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani tekad perpaduan. Assalamualaikum dan selamat malam.